This call is now being recorded. Yang berusaha tim jawatan kuasa Gema Nur Iman, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah Isyak yang bertajuk Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ini adalah amat penting kerana baginda adalah manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah seorang daripada 25 orang rasul yang wajib kita imani. Semoga kita dikurniakan keberkahan dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk memulakan pengajian Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan seterusnya membaca surah Al-Mulk. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Moga-moga menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah sekali lagi. Terus dalam tajuk iaitu pertahan 28, bab yang ke-28, pertahan ibu kita, iaitu Hawa. Namanya adalah Hawa, bukannya Hawa. Dia ada dua W. Dia double W. Dia ada W tu ada double. Hawa, gitulah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melihat bahawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul Hawa, betul aja ada Hawa, kan, mulanya dengan ha dan berakhir dengan hamzah. Anak saya nak namakan Hawa kalau lahir perempuan lah. Sebab anak saya semua yang atas Humairah, ha juga berasal daripada ha
dan kemudian berhenti dan berakhir dengan hamzah Humaira, begitulah. Dan yang kedua juga bermula dengan ha juga, iaitu dan berakhir juga dengan alif hamzah Hasna. Dan yang ketiga, kalau ada lah perempuan, Hawa namakan dengan Hawa. Jadi itulah nama yang saya nak pilih, sebab nama semua nak ha, sebab nama isteri saya bermula daripada ha juga, Hulwani. Hulwani. Jadi begitu. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah, hari ini macam rasa duduk dekat majlis profesional pula bila dengar kita punya admin kita tadi cakap dalam majlis protokol. Suara dia tu layak betul jadi majlis convocation UTM. Hebat, sedap kan. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita masuk dalam hadis yang mana walaula Hawa, hadisun sahih, iaitu ketika mana dia menyebut kalaulah bukan kerana Hawa lam takhun unsa zawjaha, tentulah dikata bahawa perempuan tidak akan mengkhianati suami. Kalau tidak kerana Hawa, tentulah perempuan dia tidak akan pernah mengkhianati suami. Jadi itu di antara sedikit kan. Okey. Bila kita menyebut tentang bagaimana kenapa Nabi sebut sampai kata bahawa seolah-olah nak sebut Hawa ni yang mengkhianati Adam. Ya. Kalau jawab adalah ya. Jadi tapi bagaimana nama mengkhianati itu? Bukanlah maksud khianat tu dia berkahwin dengan orang lain, khianat suami dia dengan benda lain, tidak. Jadi ni kat sini kita bincang makna hadis tersebut dari segi ilmiah. Sebab itu hari ini kita cerita dan bab-bab seterusnya nanti kita akan cerita tentang bab perempuan. Saya cerita bab perempuan lah. Akan cerita bab laki lah. Jangan bila saya cerita dalam bab perempuan, habis ustaz laki tu macam mana gini? Janganlah. Nanti bila bercerita bab laki lah. Bab perempuan kelebihan dan kelemahan. Jadinya nama ibu kita adalah Hawa pertama sekali. Pertama kena kenal nama ibu kita iaitu Hawa. Kadang-kadang nama pun salah sebut. Kita sebut Hawa. Kita sebut Hawa dengan W tak ada. W tak ada. Dia berbeza kalau kita sebut, tapi memang di negara kita sebut Adam dan Hawa. Memang W-nya hilang. W-nya hilang. Sedangkan hadis yang saya baca tadi adalah merupakan riwayat yang sahih daripada Rawahul Bukhari. Hadisun sahih. Jadi kita punya dalil nama isteri Nabi Adam ni ada dalam hadis Bukhari. Jadi kita dah tahu bahawa nama dia ada waw yang disabdukan. Waw yang disabdukan secara muttafiq, secara sepakatlah para ulama. Jadi kita letakkanlah nama anak kita nanti, jangan namanya W-nya satu je. Namakan dengan W-nya dua. Nama W-nya dua. Jadi ketika mana disebut iaitu pertama sekali namanya kena betul. Dan yang kedua pendapat paling tepat iaitu mengatakan bahawa nama ini merupakan isim al-ajami, bukan perkataan Arab. Jadi Adam dan Hawa dia bukan orang Arab. Itu kena betul-betul faham. Adam dan Hawa bukan orang Arab. Adam dan Hawa bukan orang Arab. Itu pertama kena beritahu. Walaupun Adam ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memberi salam dengan kalimah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kan? Dijawab. Bersin disebut Alhamdulillah dan ya Allah jawab Yarhamukumullah. Tapi Adam dia dan Hawa bukan orang Arab. Kenapa Adam bukan Hawa? Kalau sekiranya Adam dan Hawa adalah bangsa Arab, maka kita ni adalah bangsa Arab. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Nabi Ismail sendiri diberkahwin dengan seorang lelaki yang perempuan yang berbangsa Arab. Berbangsa Arab. Jadinya, di sini mengetahui bahawa Nabi Adam dan Hawa bukan Arab, jadi nama dia itu pun bukan nama daripada nama Arab. Nama Arab, sebab tu tak ada sabdu. Adamu je. Okey. Jadi yang pertama kita tahulah. Okey. Yang seterusnya bahawa
selain itu, ia juga berasal dari perkataan al-hayah, yang dianggap oleh sebahagian ahli tafsir, nama berasal daripada perkataan al-hayah. Dan al-hayah jadi al-hawa. Kalaulah dijadikan dia dalam bahasa Arab, maka maknanya berasal dari perkataan al-hayah, iaitu hidup, iaitu hidup. Itu sebahagian ahli tafsir. Kalau sekiranya Hawa itu dinamakan dalam bahasa Arab, sekiranya, tapi bukan. Bukan. Dan oleh sebahagian, kerana Hawa hidup dan mati, kerana apa pandangan dia? Kerana ada Hawa ini hidup dan mati dia sebelum sempat orang pertama berbangsa Arab bertutur bahasa Arab. Maksudnya dia hidup dan dia mati belum lagi sempat orang Arab berbangsa dapat bertutur dalam bahasa Arab di bumi. Maksudnya disebut tu al-hayah. Okey, alhamdulillah. Tak pentinglah benda tu. Yang penting nama dia Hawa dan dia bukan bangsa Arab. Tu. Adam pun bukan Arab. Jadi dia bangsa apa? Dia mengatasi bangsa. Dia mengatasi bangsa. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adam. Ini hadisun sahih, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, telah menciptakan Adam ini min qabdatin qabdaha, daripada genggamannya itu genggaman. Menggenggam satu, iaitu genggam apa dia? Tanah. Min jami'il ard, dari seluruh jenis tanah yang ada di muka bumi. Allah bawa naik. Dan faja'u banu Adam ala qadaril ard, dan anak-anak Adam nanti, Adam, dia Qabil, Habil, Sith, Ibrahim dan kita semua akan berada pada kadar, maksudnya bukan semua jenis tanah, sebahagian saja. Jadi ada bahagian tanah yang dijadikan daripada mereka ini min hubul ahmar, yang tanahnya berwarna merah. Wal abyad, sebab tu ada kulit putih, sebab di tanah dibuat daripada tanah yang putih. Wal aswad, ada yang kulitnya hitam dibuat daripada tanah yang berwarna hitam. Wa baina dzalik, dan demikianlah sifatnya juga berbeza. Sifatnya berbeza. Tak sama kalau macam di tempat saya dulu, saya tanah ni ada satu tempat di kawasan Parit Madirono, kawasan Parit Arif, Parit Karjo. Yang ini tanah gambut. Tanah gambut. Air sungai dia coklat. Kalau kita basuh baju, coklat air ni. Air baju putih kita. Yang ni ada, kalau tanam pokok sawit, tanah dia lembut. Jadi kalau tanam pokok sawit, nak tahu pokok sawit tu tanam kat mana, pokoknya bengkok ini. Semua bengkok. Yang ni pokok, ini tanah gambut. Tanah gambut. Jadi berbezalah sifat dia. Kalau dibuat daripada tanah gambut. Tanah gambut, kalau dibuat daripada tanah merah, marah mukanya sikit. Kalau buat daripada tanah kapur, putih kulitnya. Kalau kuning-kuningnya mukanya tu, mungkin dibuat daripada daripada tanah mana kuning? Tanah belakang tanah. Itu lainlah kan. Okey. Jadi wallahu a'lam. Jadi tak tahu siapa. Saya daripada tanah mana? Wallahu a'lam. Mungkin tanah daripada Pulau Tioman. Pasir Pulau Tioman. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Kak Normawati, Mati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zuraina Zulina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Suraya Mak Zagi, macam pembaca berita admin. Okey. Kak Nur Akhtar Haji Amin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama kita doakan untuk saudara kita di Maroko yang lebih betul di Maroko sekarang ni telah ada gempa bumi yang kuat, yang telah dengar cerita sudah menghampiri 1,000 orang yang dipastikan telah mati. Jadi saya yakin ramai lagi lah, sebab hari ni dia tak dapat jumpa banyak. Besok baru kita tahu. Jadi juga dan juga saya doakan moga-moga mereka yang beragama Islam akan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Sebab orang yang mati dalam terhempap, dihempap, lemas, terbakar, termasuk dalam 30 kematian syahid akhirat. Syahid akhirat. Jadi moga-moga mereka ini mati dalam keadaan syahid akhirat. Syahid akhirat. Okey. Madzanah Ishaq, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, insya-Allah. Kak Rafiah Yaakob. Assalamualaikum Ustaz Khairul Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zaki Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, siapa tu? Oh, Puan Pengurusi. Okey. Jadi insya-Allah sebab dia punya nama tu semua admin Gema Nur Iman. Admin Gema Nur Iman. Jadi saya tak berapa kenal, dalam muka tak pernah, saya tak pernah berjumpa. Kita ni tak pernah berjumpa ni. Saya dengar suara je. Dengar suara. Lepas tu mesej. Mesej dengan tulisan. Jadi saya tak pernah bersua muka dan tidak pernah kenal. Jadi tak tahulah. Jadi saya nampak Gema Nur Iman. Okey, insya-Allah. Admin Gema Nur Iman, masya-Allah. Ibu Ros, alhamdulillah. Moga-moga Allah berkati Tuan Pengerusi kita dan Allah panjangkan umurnya dengan kesihatan dan keberkatan ilmu, iman dan amal, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita melihat bahawa Adam ini, Hawa ini nama dia. Ini nak belajar tentang Hawa je. Iaitu Hawa ini tadi dia bukan Arab. Jadi samalah macam dengan Adam. Okey, seterusnya kita nak namakan dengan makna, iaitu dinamakan dengan perkataan pertama tadi hadis, iaitu pertama sekali hadis ni panjang. Dia menceritakan laula banu Israel lam yakhnuz lahma. Iaitu kalaulah bukan kerana Bani Israel, tentulah manusia ini dia tidak tentulah daging tidak akan rosak. Dan kalaulah bukan kerana Hawa, tentulah isteri tidak mengkhianati suami. Tentulah isteri tidak mengkhianati suami. Bila kita menyebut tentang rosak, bila kita cerita pasal rosaknya daging tadilah, iaitu kenapa disebut daging rosak? Adakah daging selama ni rosak ke tak rosak? Sesungguhnya Bani Israel menjadi sebab berubahnya keberadaan daging menjadi busuk. Maksudnya sebelum ni Bani Israel ni daging dia tak busuk. Kan? Sebelum ni daging tidak pernah busuk. Maksudnya seronoklah kan, kita tak payah simpan daging dalam freezer, maksud ekspor kan. Kalau di Kemboja saya pergi dulu, mereka akan sangai dekat matahari supaya mudah. Daging-daging tu dia sangaikan dulu, dikeringkan dan diletakkan di bawah matahari, dipotong-potong dan tahan tu 2 minggu ke 3 minggu dah akan tahan. Mereka tak ada elektrik, dia bukan hanya tak ada mesin basuh, tak ada freezer. Mereka sebenarnya tak ada elektrik kampung mereka. Kemboja ni satu benda tempat yang saya nampak kekayaan tidak diberikan sama rata. Jadi jurang kekayaan dan miskin itu cukup jauh. Kalau di Phnom Penh, rakyat dia cukup kaya. Kereta yang ada di sana tu Malaysia tak ada banyak. Kereta dia mewah belaka. Tapi berada di perkampungan malah tidak ada elektrik, tidak ada saliran air. Saliran air. Jadi begitulah, beruntunglah negara kita, negara Malaysia yang hari ini alhamdulillah di antara tempat yang tidak ada jurang yang terlampau besar. Jurang yang terlampau besar. Okey, alhamdulillah. Seterusnya dikata daging ni tak rosak. Kenapa? Dulu zaman Bani Israel ni orang-orang kedekut. Bila dikedekut, dia ni Allah SWT telah laknat mereka dengan cara hukum mereka, iaitu dengan cara membusukkan daging. Jadi mereka tak boleh simpan daging lama. Bila mereka nak simpan tak boleh. Jadi mereka ni dihukum oleh Allah, daging dia ni membusuk. Allah datangkan satu kuman atau bakteria yang boleh membusukkan daging. Jadi tahan 2-3 hari je busuk dah. Jadi dia kena agihkan cepat kepada fakir miskin. Dulu dikedekut. Jadi sebab dia gitulah. Jadi kebakhilan dan sifat kedekut ini adalah sifat Bani Israel. Jadi jangan kita begitulah. Kita hari ni ada frozen, kita simpan daging lagi berminggu-minggu. Ini pun perangai manusia kan, yang akhirnya nanti kalau kita melihat makna membazir, kita kembali sedikit yang lepas kita dah belajar kan makna membazir. Apa makna membazir pada sudut Al-Quran, iaitu innal mubazir, sesungguhnya membazir itu dikata adalah perangai daripada perangai syaitan. Itu. Dan yang keduanya pula lagi, dan yang kerana
tidak didatangkan ketika mana membazir itu, ayat yang menceritakan tentang membazir itu, dia berkenaan dengan seorang manusia hamba Allah yang tidak mendatangkan harta dia itu kepada hak. Maksudnya gaji dia ada 5,000, dia tidak mendatangkan hak. Tidak mendatangkan hak, dan kemudian dia tidak mendatangkan hak kepada kaum kerabat, orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Dia tak datangkan hak kepada orang tersebut. Jadi yang ini dipanggil al-tabzira, dia kata membazir. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil. Maka daripada harta dia ni, dia tak mendatangkan daripada 3,000 gaji dia ni, tak datangkan pun gaji dia 3,000 ni, tak bahagikan kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Yang dipanggil ini wala tubadziru tabdzira. Jangan kamu membazir duit kamu. Dan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kerana sesungguhnya membazir ini adalah kawan syaitan. Jadi ingat, membazir bukannya maknanya yang kita sususkan hari ini iaitu makan nasi tak habis. Tapi adalah kerana kedekut sifat kekhil kita, kita gunakan harta kita untuk duit kita je. 3,000 gaji kita guna bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar anak isteri jalan sana sini, maka selesai. Habis 3,000. Atau 4,500 menyimpan untuk hari tu. Itu pun untuk diri kita juga. Saya tak pernah setuju. Minta maaf lah. Bila orang cakap pasal ekonomi macam tu, saya tak pernah setuju. Saya pernah sebut sekali baca hadis Al-Kayyis Mandana Nafsah. Orang yang bijak adalah orang-orang yang selalu dapat melawan nafsunya dan selalu beramal dengan bima ba'dal maut. Dia selalu beramal dengan apa untuk amalan, duit dia, harta dia, sedekah dia, kegunaan harta, kegunaan badan dia, jasad dia, digunakan untuk banyak benda yang digunakan untuk amalan dia ni untuk hari lepas mati. Ba'dal maut. Tapi kita hari ni banyak sangat menyimpan harta kita, tenaga kita nak sihat untuk hari tua sihat. Kita kenapa kumpul duit? Sebab waktu tua nak senang. Semua kita menyimpan, menggunakan harta kita banyak untuk hari tua, sedangkan Allah tak pernah menjamin sedikit pun kebahagiaan hidup. Kalau kita tua nanti, kalau kita bahagia hidup dengan cara menyimpan duit. Tak ada. Allah tak jamin. Tak ada, simpan-simpan lah. Itu sunnatullah kita. Simpan untuk kita punya rasa senang sikit lah untuk hari tua. Tapi ingat, Allah tak pernah jamin kebahagiaan hidup sekiranya kita menyimpan duit untuk hari tua. Tapi kalau kita menyimpan, Allah telah jamin kebahagiaan hidup, kesenangan hidup, dilimpah ruah rezeki. Allah gandakan rezeki di dunia lagi, bukan di akhirat. Akhirat lagi, apatah lagi. Sekiranya dia menyimpan harta dia untuk hari selepas mati. Bima ba'dal maut. Selepas mati. Selepas mati ni apa dia? Waktu saya umur-umur macam ni, selalu menyimpan duit untuk hari lepas mati. Menyimpan duit untuk pergi haji. Menyimpan duit untuk tabung anak yatim. Menyimpan letak tabung subuh, letak satu hari RM5, RM6. Kita simpan sedikit. Harta kita ni sebulan dapatlah 500-600, boleh bagi orang miskin. Mungkin kita ada masuk NGO, kita masuk nabung suatu ni NGO RM50. Kita masuk sini, kita masuk madrasah ni, kita letak kita punya infak kita punya tawakal kita pada Allah, tempat simpanan kita di rumah anak yatim. Kita bagi infak kita ni pada kaum kerabat. Kaum kerabat ni termasuk ibu dan bapa. Bagi anak-anak kita yang gaji 1,800, bahagikan sedikit 50 atau 100 untuk mak. Qul ma anfaqtum bi khairin. Katakanlah wahai Muhammad, ketika mana yas'alunaka 'anil yunfiqun, katakanlah di mana infak yang paling baik. Katakanlah qul ma anfaqtum bi khairin, dikatakan infak yang paling baik itu adalah di mana? Bil walidain, pada ibu dan bapa. Jadi mak bapa adalah infak sunat yang terbaik. Yang kita patut mulakan daripada RM3,000 itu. Kan? Jadi ambil 50 letak. Kalau mak bapak dah meninggal, apalah salahnya letak di tabung mana-mana, buat minum-minum, makan-makan, belanja-belanja anak yatim, niatkan kepada ini untuk arwah ibu, untuk arwah ayah. Yang kedua baru kaum kerabat. Ingat tak pakcik-makcik kita pernah tak kita salam RM10-50, adik-beradik kita belanja makan. Yang ketiga anak yatim, wal yatama
wal masakin yang keempat dan yang kelima mesti ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil iaitu orang-orang yang bermusafir terputus bekalan. Jadi dalam 5 benda ni jangan kita tinggalkan untuk gaji-gaji kita sebulan. Jadi insya-Allah bersyukur pada Allah. Okey, alhamdulillah. Jadinya selesai. Kalau tidak dinamakan membazir. Jadi membazir ni perangai bukan syaitan je, perangai Bani Israel. Siapa kat sini yang dah ada tabung tu? Mula sekali dulu saya belajar, saya sendiri belajar, ada orang buat benda tu, iaitu tabung subuh. Subuh ni benda yang paling baik untuk sedekah. Sampai dia kata buat tabung subuh. Jadi saya buat tabung subuh. Kalau tak ada tabung subuh tu, saya susah nak menderma. Sebab saya selalu masuk, orang rumah saya kata orang rumah masukkanlah berapa-berapa yang ada. Sebab duit pun duit saya juga. Jadinya bila saya memerlukan macam adik-beradik ke, ada orang-orang yang kerapat dengan saya nak pinjam duit kan, kadang-kadang saya slow apa. Kadang-kadang banyak boleh tahan. Kadang-kadang dah sebulan 2 bulan banyak. Saya ingat juga. Buka. Okey. Ada dalam kata berapa ratus. Jadi saya biasanya akan bagi je. Kalau hidup susah betul lah. Sebab dia memang duit tu untuk infak. Memang saya ada letak kompol tu untuk ada apa orang-orang yang susah, saya akan bagi. Kalau ada tu ada orang datang bawa saya, dia susah, dia orang India, dia jual kayu, jual besi, jual ni kan. Lalu minta datang surat khabar. Tapi hari tu dia minta supaya ada sedikit tak. Sebab saya bagi dia RM5 buat makan. Tapi hari tu dia nak minta RM20 untuk hutang. Nanti dia bayar. Saya memang tak ambil hati boleh. Saya ambil, tapi saya tak ambil duit saya lah. Saya ambil, saya ni adalah pengurusi Nahrul Hayah. Pengurusi NGO, bahagian badan kebajikan. Jadi saya ambil dalam 200 ke 200 ingat saya. Saya bagi dia. Ni adalah daripada Nahrul Hayah saya bagi. Bukan duit saya lah, kalau 200 duit saya sakit juga. Jadi ni duit orang. Duit orang. Saya letak. Ada bagi kan. Jadi benda ni selalu, maksudnya bukanlah saya, sebab itu namanya kerja berjemaah. Jadi kerja berjemaah ni bagus. Dia dapat dana yang besar. Yang besar. Tapi sekurang-kurangnya walaupun sedikit, adalah RM1 duit kita, RM2 duit kita, ataupun 50 sen. Tapi jangan kita berakhir dengan hari-hari kita tanpa kita mengingat 5 orang ini. 5 orang ini, mak bapak kita, kaum kerabat kita, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jadi insyaAllah, jangan lupa yang ini. Jangan lupa. Kadang-kadang ada orang dia suka wakaf Quran. Bukan salah. Tapi dia dah masuk yang ke bawah. Yang atas-atas ni dia ada 5 benda ni. 5 benda ni. 5 benda ni adalah untuk umat yang paling besar, yang Nabi SAW. Sebab itu. Tapi wakaf Quran penting. Wakaf ni penting. Sangat penting. Cuma darjat sedekah yang paling tinggi ni bagi makan. Bagi makan. Sebab dalam Al-Quran tak pernah cerita tentang wakaf. Dalam Quran mana ada cerita sangat. Dalam Quran tentang bagi makan orang miskin, bagi makan orang miskin. Dan Nabi pun tengok sedekah dia kepada orang miskin, kan? Tapi hari ni bila kita minta wakaf, bagi banyak daripada minta orang miskin. Bila nak bagi orang miskin tak banyak dapat. Tapi kalau kita buka untuk saya lah, untuk wakaf, untuk gini-gini, cepat naik. Itu kan unik juga. Orang kita lebih suka. Tapi tak salah. Tak salah. Cuma kita nak sebut bahawa kelebihan yang Allah bagi, bakhil, tadi tu orang Bani Israel dikedekut nak bagi makan orang miskin. Ini kelemahan dia. Sehingga hari ini mereka punya pasal, kita yang akhirnya hari ini terkena penyakit iaitu daging rosak. Okey, selesailah. Kita sambung balik hadis tadi. Hadis yang seterusnya tadi, hadis yang sama, iaitu Hawa. Walalla Hawa lam takun unsa zaujaha. Zaujaha. Okey, apa makna Hawa ni, yang dia tidaklah, bukanlah kalau bukan kerana Hawa, tentulah perempuan tidak akan mengkhianati suami. Suami. Makna dia merujuk kepada Hawa yang merupakan contoh ikutan bagi seorang wanita, kan? Contoh ini mencerminkan kesemua anak perempuan dalam sejarah manusia. Ini adalah Profesor Dr. As-Salah sebut. Semua mencerminkan, Hawa ini mencerminkan wanita seluruhnya. Anak-anak kita, isteri saya, ibu saya, seluruh. Adam ini mencerminkan diri saya, bapa saya, anak laki-laki saya. Boleh faham? Sebab itu dibawa benda ni dalam Al-Quran. Sebab itu dibawa benda ni dalam hadis Nabi SAW dan Nabi kupas. Sebab ini adalah makhluk yang pertama. Yang kelemahan, kelebihan dia kita kena tiru. Manusia ni tak ada apa. Mankisi, mankidu. Monyet ni kalau lihat, dia lihat orang buat, maka dia lihat monyet lain buat, dia pun buat. Sama manusia ni sama. Dia akan tengok. Cuma Allah suruh kita tengok orang beriman.
yang telah Allah ma'alladina an'amta alaihim, iaitu orang-orang beriman sebelum kita. Allah suruh kita tengok orang beriman sebelum kita. Ingat maksudnya kita ni kena tengok. Boleh kita kena tiru. Sebab tu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad, ketika mana Nabi dalam keadaan dia terkilas, termarah, maka apa yang Allah sebut? Isbir. Surah Sad. Sabar wahai Muhammad, sabar. Apa ni? Sabar, Allah bagi tahu. Ala ma yaqulun, di atas cercaan mereka. Wadhkur abdana Daud, kami nak ceritakan satu hamba kami yang sangat penyabar. Tak pernah marah, tak pernah stres dalam hidup dia. Dan mereka dia adalah Daud. Maksudnya Allah suruh tiru macam mana Daud. Maksudnya kita ni hidup, tiru je. Suruh tiru. Sebab tu Al-Quran turun ke muka bumi ni bukan untuk bahan bacaan. Tapi, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk bahan bacaan. Tidak. Al-Quran diturunkan bukan juga sebagai pensyair, penglipur lara. Duk cerita puisi. Oh, Quran begini, Nabi Adam begini. Kita berpuisi bahawa dulu Hawa begini. Tidak. Liyunzira man, kata bahawa wa'amal 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Tapi Al-Quran yang Allah nak bagi tahu, Al-Quran itu supaya umat Muhammad ini mengambil Al-Quran itu sebagai zikrun, peringatan. Wa Qur'anun mubin, dan juga pernyataan. Maksudnya sebagai peringatan dan pembelajaran. Itu yang Allah nak Al-Quran ini. Liyundira man kana hayyan, yang hendaklah engkau bacakan kepada orang yang hidup. Bukan orang mati. Tapi orang mati, kita tak boleh bacakan dia kepada bacaan Al-Quran, tapi hanya boleh menghadiahkan pahala. Tetapi bagaimana bacakan seorang yang mati tidak ada manfaat. Melainkan para Imam Nawawi, Ibn Qayyim, sepakat antaranya Syafi'i juga, meletakkan bahawa pahala yang kita boleh sedekahkan. Bacaan kita dah baca Yasin, kita ada pahala. Pahala itu kita sedekahkan. Kita baca Al-Mulk, ada pahalanya. Pahalanya kita sedekahkan. Tetapi syafaat dia tidak dapat pada dia. Syafaat kepada siapa? Iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Quran. Innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Syafaat nanti datang hari kiamat kepada pembacanya sahaja. Bukan yang dibaca. Maksudnya, kita kembali balik. Jadi kat sini bahawa Hawa ini menjadi contoh kepada anak-anak perempuan hari ini. Anak-anak perempuan hari ini yang joget-joget kadang-kadang di TikTok. Wa'iyyazubillahi min zalik. Yang lakinya ada dosa, perempuannya ada dosa. Tapi dia menurut khianat, kan? Menurut khianat. Berkata la takhun unsa. Kalaulah bukan kerana Hawa, maka tidak akan isteri mengkhianati suami. Khianat di sini. Okey. Khianat di sini adalah bukanlah khianat terhadap kemuliaan ataupun khianat melakukan perbuatan zina. Bukan macam tu. Bukan maksudnya dia main kayu tiga. Awak ni kahwin dengan lelaki lain. Kan? Dia khianat tu maksudnya dia begitu. Tidak. Tidak. Khianat di sini adalah bermakna sesungguhnya ibu kita ini tidak pernah berbuat demikian. Malah tidak mungkin berbuat demikian. Dia adalah ibu kita, isteri kepada Nabi Allah Adam. Tidak mungkin berbuat begitu. Tetapi bahkan sebaliknya Hawa merupakan orang yang sangat lemah lembut, baik hatinya. Dan orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena yakin i'tiqad. I'tiqad kita kena yakin dan wajib percaya bahawa Adam dan Hawa adalah manusia yang hari ini adalah manusia yang mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam syurga Allah. Dijamin syurga. Jadi perbuatan dia punya kelemahan, kelebihan itu kita ambil. Bukan kita nak cari salah, tapi kita ambil apa kelemahan dia yang dia telah kembali kepada Allah. Sebab perangai dia itu sama macam kita. Iaitu kemudian maksud khianat. Bahkan dikata bahawa sebenarnya maksud khianat ialah dalam erti kata dalam beragama. Khianat ni dalam keadaan beragama. Khianat tersebut dalam bab agama. Bukan dalam bab khianat suami dengan berzina, tapi dalam bab beragama dan membuka peluang. Iaitu khianat di sini maknanya adalah maknanya khianat di sini adalah membuka peluang.
iblis mencocok jarum. Dia membuka pintu iblis masuk jarum. Boleh faham tak? Kita ulang balik. Khianat di sini bermakna dia dalam pasangan sepatutnya waktu Adam diciptakan ribuan tahun sebelum tu, tak pernah lagi iblis boleh hasut Adam. Tapi bila dia dah menjadi ada Hawa, maka sedikit Hawa ini dia membuka pintu fitnah. Bila dia membuka pintu-pintu yang boleh iblis ini cocok jarum. Cocok jarum. Itu mahaman pada ulama. Bukan katakan, Ustaz adakah perempuan macam tu ke? Tak, ini sebab tu kelemahan. Sebab tu kelemahan ni dia bagi tahu. Supaya wanita-wanita pada hari ini ada anak. Kita sebagai isteri, kita kena tahu kelemahan diri kita macam mana. Dan kita kena tahu kelemahan suami, kelemahan isteri. Jangan kita tahu kelemahan pasangan. Kelemahan kita tahu ni bukan untuk kita rasa kita jahat, tidak. Kelemahan kita ni, kita nak tahu supaya patutnya bila kita cerita pasal kelemahan perempuan, kita nak dengar apa kelemahan perempuan. Dan bila ada kelemahan lelaki, saya kena belajar apa kelemahan lelaki. Supaya apa? Kita dapat belajar kelemahan kita dan kelebihan kita. Bukanlah kelemahan bila dia cerita dalam Quran, maknanya perempuan teruk. Cerita ni habis laki-laki Ustaz. Nanti bila cerita pasal laki-laki pula, kenapa Ustaz? Laki-laki teruk sangat, tapi perempuan bukan baik sangat. Jadi benda ni tak habis lah. Patut bila kita tahu Allah ceritakan kelemahan-kelemahan, kita terus belajar daripada kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita ni orang yang mulia. Sebab tu disuruh kita ni supaya belajar tentang kelebihan dan belajar pula tentang kelemahan. Ini orang yang hebat. Bukan menunjukkan bahawa Hawa tidak hebat, tapi manusia ni ada kelemahan dan kelebihan. Tapi kelemahan perempuan, ada kelemahan dia pada pasal isteri, dia boleh membuka fitnah agama. Ini bermakna kebanyakan anak perempuan yang berbangsa Hawa, iaitu perempuan, mempunyai perasaan ataupun peranan yang besar dalam menyesatkan suami mereka. Maksudnya yang menghalang suami-suami mereka untuk beriman. Ini saya sebut, baca dalam ni. Itu pandangan mereka. Jangan kata kita, jangan. Kadang-kadang kita berada di sisi yang betul mungkin. Tapi ini di luar. Di luar. Yang kadang-kadang mereka ini menyebabkan halangan kepada orang-orang yang nak keluar berjihad, laki-laki dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi sebab itulah dia kata peranan dia besar untuk menyebabkan suami dia ini kurang amalnya. Dan supaya mereka melakukan maksiat. Maksiat di sini tak semestinya berzina, minum arak, tidak. Sementara itu kebanyakan lelaki pula hanya berserah dan mengikut saja kemauan isteri. Dan turut melakukan perkara yang haram. Okey, ini sebagai permulaan. Sesungguhnya hadis ini tidaklah difahami dengan maksud yang betul, di mana sekiranya dibaca dengan keadaan teks. Dan yang mana ia sebenarnya menyatakan bahawa ibu kita Hawa telah membuka peluang fitnah untuk Nabi Allah Adam. Okey, fitnah apa tu? Ini khianat. Sebenarnya dia patut menutup lubang-lubang fitnah tu. Tapi kesilapan yang besar adalah dia yang membuka lubang-lubang fitnah. Patut kita membela suami. Itulah. Okey. Tapi kenapa? Bukan salah tak? Sebab tu kita dah sebut, kita kembali balik bahawa kita membela Adam dan Hawa. Kelemahan ini adalah kelemahan manusia yang kita wajib belajar. Jadi sebab dia adalah manusia pertama, dia tidak ada contoh. Adam dan Hawa ni dia tidak ada contoh. Tak ada contoh orang lain sebelum tu. Dia lah orang yang pertama. Contoh kita pergi satu tempat, kita lah orang pertama lalu jalan tu. Jadi kena hati-hati. Sebab kita yang pertama lalu jalan tu. Tapi lepas orang dah jalan, kita tanya orang tu balik. Jalan tadi okey ke tak? Kan senang. Bila kita orang yang kelima, keenam, maka kita cuma tanya orang-orang yang dah jalan lalu situ. Tu pergi Kelantan okey. Pergi Thailand okey jalan tu tak? Okey tak? Okay, kalau kita beli tiket, kita selalu meniru orang-orang yang dah berjaya. Cukup. Macam Nabi Daud, cukup sekadar kita belajar dengan Nabi Daud. Bagaimana cara dia boleh jadi orang yang tidak stres dalam hidupnya. Jadi bagaimana Hawa ini melakukan kesilapan, kita belajar. Sesungguhnya hadis ini tidak dapat difahami secara teks.
tapi sebenarnya menyatakan bahawa ibu kita Hawa telah membuka peluang fitnah untuk Nabi Adam, dan sehinggalah ia boleh melanggar perkara yang dilarang dengan memakan buah daripada pokok yang telah diharamkan. Jika diizinkan Allah, dan kita akan membincangkan peristiwa itu selepas ini. Jika diizinkan Allah, kita bincangkan nanti. Maka sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan perbuatan Hawa ialah hadis ini ialah perempuan yang membuka peluang bagi suaminya untuk melakukan perkara yang haram. Sebab itulah dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap suami. Bukanlah maksudnya dia khianat, dia berzina, tidak. Adalah maksud dia perempuan membuka pintu-pintu fitnah. Itu saja. Jadi kena hati-hati. Kita sebagai wanita, dan saya pun ada isteri dan anak, ingat, dia adalah boleh membuka pintu-pintu fitnah. Sebab tu Allah jaga sungguh perempuan ni. Sehingga dia bermusafir pun suruh ada mahram. Kena ada mahram. Sampai anak kita nak pergi mana-mana yang ada perjalanan dia musafir, maka kita kena jaga dia tak sama dengan jaga lelaki. Ada sebab. Bukan kerana dia ni tak hebat. Tak. Tapi ada sebab. Kerana perempuan ini terdapat pintu-pintu fitnah. Pintu pembuka pintu fitnah. Dia hebat. Jadi dia banyak mudah untuk dihasut. Syaitan lebih buka maksiat pada dia bila dia sendiri. Sebab tu anak-anak kita bila balik sekolah perempuan, kalau boleh pergi dihantar, balik dia ambil. Saya tengok di tempat-tempat saya ni, orang lalu depan sekolah. Bila dia balik sendiri, tu macam-macam. Dia dengan kawan-kawan dia. Dan maaf cakap lah. Kadang-kadang yang paling bahaya lelaki perempuan lah. Jalan berdua. Balik bercinta. Berdua jalan balik sekolah. Balik sekolah dulu susah nak jumpa lelaki-lelaki perempuan jalan berdua. Tapi hari ni lelaki perempuan yang bukan mahram jalan balik sekolah. Hari-hari dia berdua. Yang Indianya, dengan Melayunya, dengan Cinanya. Mereka mak adik-beradik bukan. Adik-beradik dia tak macam tu. Jadi ini bahaya sebenarnya. Ini bahaya zaman-zaman di akhir zaman fitnah ini. Kena jaga. Yang perempuan lebih-lebih lagi, kalau nak musafir, kalau boleh ada waktu, hantar. Hantar. Kalau ada waktu lah. Kalau tak ada nak macam mana ni. Okey. Jadinya maka dikata berakhirlah hadis itu. Dah habis. Maksudnya, bab ini nanti akan dibincangkan, akan datang. Cuma dalam bab yang ke-29, dia cuma menceritakan tentang bab 29 nanti 29 ni bab Nabi Adam dan Hawa daripada jiwa yang satu. Dia bawa terus bab ni dulu. Sebelum kita mulakan cerita tadi pada akan datang, khianat, kenapa sifat Hawa ni lebih detail, dia bawa dulu bab yang ke-29, iaitu yang akan datang. Yang next lah ni. Ini dah. Iaitu Nabi Adam dan Hawa daripada jiwa yang satu. Sebenarnya Adam dan Hawa ni daripada makhluk yang sama. Iaitu jiwa yang satu. Macam mana cerita dia? Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Dan selepas cerita Adam dan Hawa adalah jiwa yang satu, barulah bab yang ke-30. Nanti dikupaskan tentang sifat perempuan berdasarkan ayatul Quran dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Okay. Kita boleh bertanya. InsyaAllah. Saya buka sebelum kita nak baca Al-Mulk. Wallahu a'lam. Sebab dia tak bawa cerita ni, dia bawa dulu cerita nanti Nabi Adam dan Hawa ni dulu. Daripada jiwa yang satu, barulah yang ke-30 dia kupas tentang sifat-sifat perempuan. Wallahu a'lam. Ada jemaah yang ingin bertanya soalan? Silakan. InsyaAllah tak ada masalah. Terus boleh angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita ni adakah dalam golongan pembuka maksiat pada lelaki? Maaf saya bertanya. Maksud dia tadi tu, adakah perempuan ni dia adalah orang yang pembuka maksiat kepada suami. Jadinya Sebab bila kepada lelaki bukan mahram. apa maksudnya? Ulang-ulang. Adakah wanita ini pembuka maksiat kepada lelaki yang bukan mahramnya? Itu sebab tu kalau kita sebut dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran, iaitu pertama sekali disebut as-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan
Fajlidu aydiyahuma. Potonglah kedua-dua tangannya. Disebut kat sini pencuri lelaki yang awal. As-sariqu Allah sebut. Tetapi bila sebut az-zaniyatu, az-zani, iaitu disebut sebagai pelacur, disebut sebagai penzina, kan? Nafsu, perkumpulan ikhtilat. Maka Allah letak az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Maksudnya Nabi Allah memulakan perempuan. Jadi kalau pencurian, kecurian, perompak, maka Allah akan letakkan nama lelaki. Menunjukkan bahawa dalam kecurian, perompakan, maka yang mula-mula yang akan dilebihkan kejahatannya itu adalah lelaki. Boleh faham Dan sekiranya dalam bab penzina, bab nasyus syahwat dan sebagainya, maka Allah mulakan dengan perempuan az-zaniyatu. Okey, di sini dia menyebut bahawa bila disebutkan lelaki dan perempuan tersebut, kita dah nampak dah. Dah nampak lah bahawa kenyataan pembuka pintu-pintu zina adalah perempuan. Perempuan. Wallahu a'lam. Jadi kat sini benar. Itu saja. Okey. Jadi insya-Allah, okey, alhamdulillah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa wa ma ra'aitun, aku melihat ramai di antara kamu wahai manusia, wahai perempuan, dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih rahwahul Bukhari wal Muslim, iaitu aku melihat perempuan ini ramai dalam neraka. Bukan maksudnya laki tak ramai, tapi perempuan yang di kalangan yang ramai tersebut, siapa di kalangan mereka? Iaitu, maka sahabat pun tanya, kenapa ya Rasulullah? Wa takfarna al-ashir. Mereka jarang untuk menghargai. Mereka jarang untuk menghargai. Menghargai siapa ya Rasulullah? Menghargai pasangannya. Sebab itu, perempuan kenapa dia tak menghargai? Kerana dia selalu mengharapkan orang menghargai dia. Selalu dia mengharapkan orang menghargai dia. Orang perempuan, ini saya nampak. Betul. Dia punya perasaan dia kuat. Kasih sayang dia tinggi. Kan? Sampai dia ni sangat-sangat mengharapkan kawan dia ni, sampai satu hari, saya ni jadi warden. Minta maaf, saya jadi warden asrama lelaki pada masa tu, dan juga kadang-kadang jadi warden satu, sekecil, selalu tahfiz, asrama perempuan. Sehingga cerita asrama perempuan ni, cerita dia ni bukan sikit-sikit. Sampai kadang-kadang pening. Sebab nak keluar daripada dom bilik tu kerana kawan baik dia dah mula ada kawan baru. Kawan baik dia ni yang selalu dia keluar satu, tekan dua, tekan tiga. Tiba-tiba dia datang kawan baru, orang budak tu keluar dengan kawan tu. Tak ajak dia. Dah ada kawan baru. Dia kecil hati. Dia nak, kalau boleh dia kata dah mula kawan tu tak dengan dia dah mula nak pindah ke dom lain. Benda ni takkan jadi pada lelaki-lelaki. Biarlah dia nak keluar kawan dengan siapa pun. Tapi perempuan detail. Dia kalau kawan tu dengan orang tu, tapi tiba kawan tu keluar dengan orang lain. Kawan lah perempuan juga. Dia rasa. Lakan sekelas dia. Macam anak saya, Humairah. Allah, si Fatimah tu nak pindah, dia kata. Lepas tu kawan Fatimah tu dah tak kawan dengan kita. Dia kawan dengan orang lain, dia kawan baru dia. Yang anak saya Fatih, tak ada fikir benda tu. Anak saya Muhammad Al-Fatih, semua dia datang menikah. Dia kawan semua. Perempuan dengan lelaki ni, dia tak sama. Dia peduli apa orang kawan dengan kita. Tapi perempuan dia sangat mengamati orang yang menghargai dia. Kawan dia siapa yang baik dengan dia. Dia sangat, orang tu bagi hadiah, dia betul-betul terima. Di perasaan dia Allah bagi ni lebih dari lelaki. Tak sama. Tapi laki-laki ni setia kawan. Tapi kerana setia kawan itulah, dia sangat-sangat mengharapkan setia kawan manusia. Khianat manusia, apa setia manusia tu. Tapi ingat, manusia ni khianat. Begitulah. Bila dia rasa bahawa pasangan dia tu suami dia nak suami dia tu setia. Macam dia setia. Lastlah dia kata suami dia khianat. Dan dia mandang suami dia masa muka sikit, dah dia dah mula rasa suami dia keluar lagi dengan orang dengan padahal dia keluar dengan mak je. Dia kecil, dia macam cemburu. Keluar dengan mak. Padahal dengan mak. Dia berbaik dengan mak dia je. Baik jalan-jalan dengan mak dia. Tak cakap dengan dia. Dia dah mula kecil hati. Tapi sebenarnya benda tu simple. Bagi lelaki benda tu biasa. Kawan dia nak jalan dengan orang lain. Mana lelaki tak kisah lah. Nak jalan dengan siapa pun kawan dia. Dia tak terfikir pun. Dia tak pernah rapat dengan seorang lelaki-lelaki. Dia tak ada. Tapi sebenarnya benda tu
ada sangkut pautnya dengan perasaan manusia pada hari ini, yang mana perempuan amat-amat mengharapkan penghargaan orang pada dia. Tetapi tapi akhirnya makan diri. Dia mengharapkan suami dia menghargai dia sehingga dia terlupa. Dia terlampau mengharapkan suami dia berterima kasih dengan dia, lalu dia bercakap dengan orang lain. Khianat. Suami aku macam ni, menangis, mengadu dengan nipah, mengadu dengan itu. Aku punya suami. Kalau artis lagi ngeri, ngadu kat sosmed. Bahawa suami dia begini, dan mengatakan bahawa suami tak pernah hargai dia. Sedangkan dia sendiri tidak pernah berterima kasih dengan suami. Maksudnya begitu. Faham Sehingga Nabi SAW sebut, وَمَا رَأَيْتُم مِّن نَاقِصَاتٍ. Kenapa? Wahai Rasulullah. Kerana aku melihat perempuan itu kurang akalnya. Bukan maksudnya bodoh, tidak. Kurang akalnya itu kerana Allah tambahkan dalam perempuan itu, kalau rahim itu sendiri Allah letak dalam perut ibu, bukan perut ayah. Perut ayah Allah diletak tai. Letak tai. Tapi kasih sayang, emosi Allah letak dalam perut ibu. Perut ibu. Sehingga kadang-kadang emosi sayangnya itu, kalau tak digunakan pada jalan yang betul, maka boleh menyebabkan dia ini jadi kurang akal. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang terlampau emosi sampai dia cakap tu tak menggunakan akal. Sehingga Nabi penjawab, kamu lihat tentang saksi. Orang lelaki satu, maka perempuan dia kena dua. Sebab apa? Orang lelaki satu dan orang perempuan dia kena dua. Sebab apa? Orang perempuan dia emosi sikit. Dia emosi. Kalau dia nak jatuhkan hukum pada satu orang tu, dia nampaklah kesian pula. Nanti dia gini-gini. Orang perempuan lah emosi dia lebih. Emosi dia lebih. Bukanlah dia jahat, tapi dia begitulah. Begitu. Kadang-kadang tengok Akademi Fantasia je. Kadang-kadang bila saya tengok dalam dulu waktu tahun 2000 dulu, saya pun suka tengok juga dulu pun. Tapi bila saya tengok balik kelakar juga. Kadang-kadang dia lah bangsa yang paling senang menangis. Kadang-kadang bukan mudah. Dia kata lagu-lagu kadang-kadang yang disebut tentang lagu Akademi Fantasia aja. Bukan mudah menggapai bintang yang berkerlipan. Bukan mudah jalanan ini untuk diharungi. Kan? Lagu Akademi Fantasia ada Mawi keluar. Duk nangis. Air mata dia ni cepat keluar. Banding dengan air mata laki-laki. Ya. Tapi emosi perempuan lebih. Tapi sayangnya, emosi tersebut kalau tak digunakan dengan tempat yang betul, sepatutnya emosi tersebut digunakan sayang kepada suami dan anak. Sepatutnya sayangnya itu gunakan air mata itu kepada api neraka Jahannam. Menangis. Tapi digunakan untuk keluarga artis. Artis cerai, dia pula yang menangis. Dia pula yang itu. Sampai juga sebelah punya bercerai, dia pula yang emosi. Patutnya tak ambil tahu hal keluarga orang. Nabi pernah menegur Sayyidina Umar dalam hadis Hasan, dalam Riyadhus Salihin. Wahai Umar, janganlah kamu bertanya, mengapakah suami itu memukuli isteri? Kalau kamu nak tahan. Jangan sampai dia pukul isteri dia. Tapi jangan bertanya, why? Kenapa kau pukul isteri? Kerana itu telah meletakkan kita pada membawang. Nabi tak bagi bertanya. Tapi kita, kenapa dan kenapa? Tapi yang suka bertanya tentang emosi kawan-kawan kita bercerai, siapa? Perempuan. Sebab apa? Dia lebih emosi. Tapi jangan sampai emosi kita menyebabkan kita melakukan maksiat. Dan kadang-kadang sampai menceritakan kelemahan suami. Yang itu paling bahaya. Ini cerita dalam hadis Nabi, dan kalau kita melihat dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Dan yang kedua, kurang agamanya. Kenapa kurang agamanya? Kadang-kadang kita ni ada uzur. Nabi kata, perempuan ada waktu uzur yang dia tidak solat. Dan dia tidak berpuasa. Lemah imannya waktu tu. Sebab tu orang perempuan yang uzur, kadang-kadang dia boleh mudi dengan suami. Boleh tarik muka dengan suami tanpa sedar. Kalau dia mengecilkan hati suami itu, dia tak perasan. Jadi itu sebenarnya ada sebab. Jadi dia kena belajar bagaimana da'au kama qala rawahul Bukhari. Bukan saya nak sebut, tapi ini saya belajar dengan Abdullah Bukhari tentang spektakelnya wanita.
Sebab tu saya memahami sungguh oleh perempuan dalam keadaan dia uzur, perempuan dalam keadaan dia tidak solat, dalam keadaan selalu kita sendiri nasihatkan, bangunlah subuh, zikirlah, janganlah tak bangun. Maksudnya kerana juga bangun. Sebab kerana manusia ni bila dia tak solat, hati dia lemah. Iman dia lemah waktu tu. Jadi sama-samalah kita berjaga. Itulah kelemahan dan kelebihan perempuan, dan kelemahan lelaki banyak. Lemah lelaki banyak. Tapi yang cerita kelemahan perempuan, Nabi cerita kelemahan dia. Tapi bukan kelemahan sebenarnya. Allah nak bagi tahu dan Nabi nak bagi tahu bahawa perempuan ni Allah letakkan kasih sayang dia lebih berbanding lelaki. Berbanding lelaki. Cuma kalau digunakan kasih sayang dia pada jalan yang salah, maka syaitan mudah membuka pintu khianat, pintu-pintu maksiat, pintu-pintu keburukan pada diri dia. Sebab tu perempuan hari ni dia emosi, tapi emosi dia bukan gunakan untuk api neraka. Hari ni ramai perempuan-perempuan netizen tak digunakan pun guna emosi dia untuk sayang kepada Nabi. Bukan digunakan kasih sayang dia menangis untuk rindu kepada Nabi. Digunakan emosi dia untuk cerita pasal artis, pasal Puteri Sarah bercerai, pasal Rok bergaduh dalam netizen. Rok gaduh pasal itu je. Pasal benda tak ada kena dengan dia pun. Tapi bukan sebab salah apa, tak. Salah emosi dia dan tak disandarkan kepada agama. Padahal sepatutnya perdebatan dia tu, daripada dia berdebat panjang tu, baik dia bagi anak makan. Dia bagi suami minum, buat air. Jadi wallahualam. Jadi insya-Allah. Okey, sama. Saya pun dulu peminat zaman-zaman tu lah, zaman-zaman Mawi. Cuma kelakar lah bila tengok orang menangis. Bila tengok balik jadi kelakar. Dulu tak kelakar sangat. Tapi bila sekarang saya buka balik video tu jadi kelakar. Masing-masing menangis. Saya kata murahnya air mata kita. Air mata kita ni. Emosi kita ni. Sepatutnya air mata ni digunakan untuk takutkan api neraka dan dosa. Tapi kita gunakan untuk perkara yang sia-sia. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sama-sama. Tapi saya tak menangis lah. Saya laki-laki lah. Takkanlah menangis. Tapi saya pernah menangis tengok cerita Hindustan. Minta maaf. Tak sedar-sedar tengok cerita Hindustan, saya mengalirkan air mata. Sedih sedih. Tengok-tengok tiba-tiba mengalir air mata. Jadi pernah manusia bila tengok cerita sedih, tentulah akan menangis. Jadi mengalirkan air mata lah, menangis tak tak adalah. Tapi nak cerita bahawa emosi ada pada perempuan, bukan adalah lelaki. Tapi ada juga lelaki-lelaki yang emosi, bukan tak ada. Wallahualam. Jadi sama-sama kita selangi dengan membaca Al-Fatihah, selangi dengan membaca Al-Fatihah sebelum kita baca surah Al-Mulk, Al-Mulk insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Ya Allah, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, ya Allah, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, ya Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, di saat mana kami terlupa, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami. Di saat mana kami dilekakan, dilupakan, ya Allah, selalu ingatkan kami untuk kami senantiasa dapat mendampingi dan membaca Al-Quran. Wa ma'alimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak fahamkanlah, di saat mana kami tidak pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli laylah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan juga rezeki, ya Allah, tilawatul Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wasyafa'atan fil qabr, dan sebagai syafaat kami di dalam kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. InsyaAllah minta mohon semua jemaah, bonda-bonda semua doakan saya sihat. Sebab semalam malam tadi saya demam, siapa ni lah tadi bongkang juga lah. Siapa buka sekejap sedikit. Lepas tu pagi tadi saya keluar jugalah pergi taman segar Ramadan, dan tadi lepas Zuhur terus terbongkar sampai Maghrib. Tak boleh bangun. Makan Panadol baru boleh bangun tadi. InsyaAllah, sebab esok pun malam, tengah malam saya nak bergerak ke KLIA. InsyaAllah doakan supaya badan sihat. InsyaAllah satu lagi saya ada 3 umrah. Yang satu saya dah buat untuk diri, dan ada 2 lagi umrah yang saya akan buat sendiri. InsyaAllah yang saya sendiri yang akan tawaf dan juga sa'i. Jadi sesiapa yang ingin buat badal umrah untuk keluarganya, suaminya ke isterinya, ataupun adik-beradik, mak bapak yang telah meninggal dunia, insyaAllah boleh, kalau saya nak saya sendiri yang buat, boleh terus PM saya lah. InsyaAllah saya ada 2 lagi berbaki untuk umrah, badal umrah, insyaAllah. Wallahualam, saya akan hantarlah video-video yang saya akan buat tu, insyaAllah. Jadi tu ada berbaki lagi lah untuk saya sendiri yang buat. Jadi insyaAllah satu lagi, doakan saya lah, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak doa, boleh PM terus saya lah. PM, terus message PM saya je, dan terus letak nama siapa dan daripada grup mana, dan terus suruh terus letak doa dia. Tu je, cukup. Tak payah berpanjang jela lagi lah. Tak payah panjang jela tu maksudnya tak payah tanya, Ustaz apa sihat, khabar saya ni Ustaz, siapa saya lah Ustaz, siapa saya tu lah, tak kenal ke Ustaz, Allah banyak sangat. Okey, lepas tu dah lah gambar di kucing. Lepas tu letak nama Alhamdulillah sebagai status, manalah saya kenal. Jadi letak. Jadi kadang-kadang tak berapa kenal, tapi dia nak bermujamalah. Jadi lagi baik terus je, Ustaz saya daripada grup JNI, nama saya Hajjah Rohani, contoh. Kan? Baru terus kenalkan nama. Kan senang, saya pun panggil puan. Okey, gini. Terus Ustaz doakan saya, terus tulis. Jangan Ustaz doakan anak saya, Ustaz sebut terus nama anak tu siapa, kan senang. Nama anak saya Nur Amila binti gini, kan senang. Jadi tak payah saya tanya nama anak ni siapa pula. Jadi senang, biar orang kata tadi, nak terus PM saya dan terus complete dengan doa, dan saya akan sampaikan kalau ada masa, tapi sampaikanlah di Masjidil Haram di depan Kaabah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya serahkan kepada tuan pengurusi kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Minta maaf Ustaz. Selamat buat umrah. Ya, sama-sama. Okey, admin. Sama admin tu. Jazakallah. Terima kasih pada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar atas kuliah yang diberikan. Diharapkan dengan kupasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz
sedikit banyak dapat memberi pengetahuan bagi kita semua dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diredainya. Amin. Muslimin dan muslimat, berakhirlah sudah kuliah Gema Nur Iman pada malam ini. Esok seawal 6.45 pagi, kuliah subuh Gema Nur Iman adalah bersama Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan qasidah. Dan pada pukul 8.30 pagi, kuliah duha bersama Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, iaitu tadabbur surah Al-Baqarah. Muslimin dan muslimat dijemput terus stay tune dalam majlis ilmu ini bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن شاء الله. Boleh siapa-siapa insya-Allah boleh sharekan nombor telefon saya, dia minta tu, boleh minta pada ni lah, pada admin boleh minta pada admin insya-Allah. Siapa yang boleh sharekan nombor telefon boleh sharekan insya-Allah. Jadi yang baik datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.